Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi Tuhan Kursi, Cikgu Abdul Rahman, Tuan Imam Dun kita Ustaz Abdullah Rashid, Tuan Imam Ustaz Abdul Ghani bin Saibud, khususnya ahli jawatan kuasa masjid dan juga sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah pagi ini kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dapat sama-sama dapat kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah pada 1 Ramadan ni. Ya, bermulanya Ramadan ini, maka amalan kita ni dah tak sama dah. Walaupun pada kita rasa aku tetap semayang macam biasa je dah. Tetap datang ke masjid, ya, tetap kita bersedekah, tetapi nilaiannya itu dah tak sama. Sebab masuk saja 1 Ramadan ini, maka amalan kita ni telah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak sama. Cuma perasaan kita je sama, tuan-tuan. Macam tu je lah. Cuma kita ada rasa sikit semangat, rasa keazaman sebab ni bulan Ramadan. Tapi hakikatnya dari sudut pahala kita hari ni dah tak sama dah. Ya. Seperti mana sabda Nabi SAW, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. Ya, setiap anak Adam itu ada ganjaran-ganjaran khusus baginya. Ya, setiap amalan yang kita buat illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa tu untuk Allah Subhanahu wa taala dan ganjarannya itu Allah sendiri yang bagi. Ya. Kalau sebelum ni kita buat amal ibadah kita, baik kita bersedekah ke, kita buat umrah ke, solat berjemaah ke, hadir, jadi adalah catatan itu. Jadi tidak bagi puasa. Ya. Jadi ya, sebenarnya puasa ini kalau kita ikutkan, ya, malam kita boleh makan, tadi kita boleh makan. Tak, baru lebih kurang 40 minit tak. Tapi bila masuknya waktu fajar dah, kita tak boleh makan. Tapi sebenarnya kita boleh makan tak? Boleh, kalau nak makan boleh. Dia tak apa masalah. Boleh ke buka lah ni, panaskanlah lauk. Kalau nak makan boleh. Tetapinya kenapa? Sebab kita nak didik ketakwaan kita pada Allah SWT. Sebab aku ni hamba Allah. Allah kata tak boleh. Walaupun boleh kita buat. Bukan tak boleh. Kalau kita buat pun siapa nak tahu. Kan? Kalau datang masjid balik, buat aku penat balik, buat aku letih, dah kasi Allah belum bagus ni puasa lah. Kan? Boleh nak buat. Tapi kenapa kita tak buat? Sebab kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa. Itu tujuan matlamat kenapa puasa, ibadah puasa itu diwajibkan ke atas kita. Ini matlamat kita nak capai. Kita ada aim, kita ada goals, kita nak capai apa yang aku nak dapat, ya, di akhir Ramadan nanti, masuknya Syawal nanti. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya puasa ni Allah Ta'ala wajibkan ke atas orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tak beriman nak puasa boleh tak? Aku suka boleh lah. Tak? Boleh nak puasa. Ada selebriti tu dia puasa perintah Islam. Kan? Dia minat nak puasa. Setiap kali kalau bulan puasa dia akan puasa. Sebulan. Ya? Tapi dia bukan Islam. Maknanya dia dapatlah apa-apa kelebihan fizikal dari sudut puasanya itu. Dietnya ke, nak turunkan berat badan, boleh dapatlah kat dia. Adalah manfaat untuk diri dia. Tapi bagi orang yang beriman ini bukan sekadar kelebihan jasmani, dari sudut kesihatan dan sebagainya, tetapi dari sudut kerohaniannya, takarubnya kita pada Allah SWT, nilai ganjaran puasa itu, ya, yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang kita pun tak tahu berapa nilaiannya tak? Makanya Allah Ta'ala wajibkan ke atas orang-orang yang beriman. Itu jadi wajib.
Ya. Dan Allah Ta'ala, kadang-kadang kita merungut bila Allah Ta'ala, ya, kita tak pula merungut dari segi sudut mulut, tapi kadang-kadang hidup macam perasaan kita, perbuatan kita tak. Mari lagi puasa tu. Bulan lepas pun rasa sekejap je, mari masuk balik bulan Ramadan ni tak. Tapi Allah Ta'ala nak pujuk kita tak. Maksudnya buat ibadah puasa ni bukan kita seorang je kena buat. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah Ta'ala wajibkan puasa ni ke atas orang-orang yang beriman, seperti mana yang diwajibkan oleh orang-orang terdahulu. Ini sifat manusia. Bila kena kat dia, tak, dia akan ngomong kan, apa aku seorang kan, orang lain tak kena pun kan. Kadang-kadang sama je, kita bagi tugasan di pejabat ke tugas sendiri ke di rumah sama je kan. Kita tengok anak-anak kita pun macam tu ya, kalau dia beri tugasan suruh buat sesuatu tak, kenapa asyik abang ni, kenapa orang lain tak kena pun kan. Kita pun sama, kadang-kadang di tempat kerja kita pun sama. Bila kadang-kadang kita diberi tugasan yang lebih, kita pun mengut, apa saya dapat, orang lain tak dapat, dia sikit je kerja dia tu. Kita mula mengut. Sebab apa? Sebab itu sifat kita. Sebab tu Allah nak pujuk kita, bagi tahu bahawasanya ibadah puasa ni kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maksudnya bukan umat Rasulullah sahaja yang berpuasa, umat-umat terdahulu pun puasa juga ya. Jangan kita kata umat terdahulu, haiwan pun berpuasa. Buaya tu kalau dia ngap hari ni tak, bila lagi dia akan makan? Dia bukan makan setiap hari, minggu depan pula dia makan. Kita ni mujurlah bermula daripada fajar sampai terbenam matahari tak. Jadi malu sikit dengan buaya ni. Dia ngap-ngap pun minggu depan balik dia makan. Ya, kalau burung helang tu, ya, dia nak tukar, nak salin dia punya bulu dia. Dia sampai satu masa dia punya bulu yang ada pada burung helang ni, dia dah, orang kata dah kena tukar lah. Maka dia akan berpuasa. Dia akan gugurkan semua bulu di badan dia, dia akan tumbuh bulu yang baru. Maka datang kekuatan yang baru. Ya. Jadi maksudnya, ya, Allah Ta'ala tak sebutlah pula haiwan pun puasa je, malulah sikit. Tak. Tapi Allah Ta'ala comparekan kita dengan manusia juga. Cuma Allah Ta'ala tak umat-umat yang terdahulu sahaja. Tak. Itu saja Allah Ta'ala tak. Sebab apa? Sebab kita jangan mengungut. Sebab Allah nak bagi ganjaran besar ni. Kan? Nak ganjaran besar. Kadang-kadang kita ni kalau di tempat kerja pun, kadang-kadang bos tu dia nak naikkan pangkat kita sebab tengok kita punya kualiti kerja tak. Dia saja test bagi tugasan lebih sikit. Saya nak tengok dia boleh buat, tak boleh buat. Dan dia ni okey tak okey tak. Bila kita berjaya mengharungi itu, maka dia ni layak lah. Layak untuk achieve dia punya apa yang nak dibagi. Betul Allah letak di hujung itu, ya, supaya apa Allah Ta'ala wajibkan kita puasa, la'allakum tattaqun. Kan? Moga-moga kamu ni bila masuk dalam bulan Ramadan ibadah puasa telah berjaya mengharungi bulan puasa dengan syarat-syarat yang tertentu ini, dan moga-moga kita termasuk dalam hamba-hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa ni tuan-tuan, nak capai dia punya tingkatan itu, ya, bukan sekadar kita sebut dengan mulut je lah. Kan? Saya ni hamba yang bertakwa, saya ni orang yang baik, saya orang ni tak. Dia perlu dibuktikan. Buktikan yang kita ni hamba yang bertakwa ini, iaitu, ya, buktikan dengan amalan kita. Sebab darjat takwa ini adalah darjat yang paling tinggi lah. Dalam surah Al-Hujurat tersebut, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling bertakwa. Sebab takwa ni dia tidak ada pengkhususan. Takwa ini tidak ada golongan tertentu sahaja yang layak masuk syurga. Open untuk semua. Kan? Daripada kita ni, ya, yang mana orang awam biasa pun, yang kerja-kerja biasa pun, ilmu agama biasa-biasa pun boleh mencapai darjat ini. Apa itu takwa? Kita nak jaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Alhamdulillah tak?
Kita pun memang tak buat lah dosa besar ni. Tak adalah bunuh orang, tak adalah nikah mekor, main judi, bunuh arak ke. Alhamdulillah lah. Kan? Kemudiannya, ya, kita juga dalam masa sama kita jaga solat kita, ya, kita juga jaga amalan-amalan kita. Maka dari sudut, ya, fiqahnya atau dari sudut zahiriahnya, ya, kita boleh mencapai. Tetapinya mungkin orang pandang kita, bagus ada ni, sejak masuk Ramadan ni ada je muka kat masjid, kan? Sejak masuk Ramadan ni, ya, rajin dia. Itu dari sudut mata pandang manusia. Tapi di sisi Allah pula lain pula. Allah tengok pula hati kita ni. Betul ke dia ni puasa ni kerana aku ataupun malu kat pak mentua? Kat mak mentua kan? Ya, ataupun malu dengan kawan-kawan. Sebab kawan-kawan satu ofis, satu tempat kerja dia puasa. Nah, dia nak tengok kat situ. Bukannya nak tengok di sudut kita punya muka penat kita tu. Jadi betul ke daya? Makanya bila ibadah puasa ini, ya, kita banyakkan, orang kata apa, muhasabah diri kita dah. Sebab tu kita kena diuji dengan kelaparan. Sebab bila orang lapar ni, baru dia ingat siapa pencipta dia. Itu sifat manusia juga. Time sehat memang tak ingat langsung. Bila time sakit baru teringat, ya Allah, sonok tengok kawan-kawan dapat ulang alik mari masjid. Tengok kan, sonok tengok orang dapat baca Quran. Ya, manusia ni, sifat dia akan datang rasa kesyukuran bila dia dah kehilangan. Benda dah hilang baru dia teringat. Allah Ta'ala tarik kesihatan dia. Dia dah terbaring, dia tak mampu nak bangun. Baru dia akan rasa nikmat, ya Allah, tengok diorang yang pergi masjid. Kan? Haji, diorang pergi masjid. Dia kehilangan. Baru dia rasa, ya, nikmatnya kalau beribadah tu. Kan? Tak apalah. Kurang-kurang dia pun sedar tak? Tapi kadang-kadang bila Allah Ta'ala kembalikan balik kesihatan tu pada dia, buat panggil lama balik. Kan? Masa mula-mula hari tu, ya. Tu pun sebab doktor cakap ni dah 50-50 dah ni. Alamak, dah 50-50 kan. Jadi itu pasal yang kena ubah. Rupa-rupanya sihat pula. Hilang balik nikmat tu. Hilang rasa syukur itu. Sebab tu kita diuji 1 bulan. Kan? 1 minggu dia tak cukup, 1 bulan kena kasih lapar. Ya? Biar kita rasa bahawasanya bukan ini satu penderaan, tetapi ini satu arahan. Bila satu arahan itu mungkin pada kita tak logik. Kenapa mesti sampai waktu subuh sampai maghrib? Sampai zuhur tak boleh ke? Asal kan cukup lah kan. Penat ni budak-budak ni kesian nak puasa ni kan. Lagilah dia orang ni sikit. Kan? Bukan itu maksudnya. Sebab Allah tak nak uji kita ni, bila kita dalam keadaan susah baru kita akan fikir orang lain. Bagaimanalah kalau orang lain pada nampak aku ni. Nah, kita fikir hari ni situasi saudara kita di Palestin. Hari ni, dalam masa mereka ni hidup kena bunuh ni. Ya. Setiap hari hidup kena bunuh ni. Kan? Tapi dalam masa yang sama juga mereka juga menjalani ibadah puasa macam biasa. Kan? Mereka juga gembira datangnya bulan Ramadan walaupun mereka dalam keadaan musibah. Berbanding dengan kita ni bila masuk Ramadan dah susah hati. Kedai mamak mana buka pagi-pagi ni, ya Allah. Geng-geng pasir hitam ni. Kan? Dah susah hati dah ni. Siap tanya dah ni, mamak, buka tak apa dah puasa ni? Saya punya kedai 24 jam buka. Kan? Tak ada apa kata. Jadi pagi-pagi dah ada nasi berani semua dah? Ada. Kita sudah buat semua kan. Booking siap-siap. Dia susah hati tak datang bulan Ramadan. Sebab tu kalau kita bila masuknya Ramadan ini, ya, bangun semalam kita dah masuk dalam satu Ramadan, makanya kalau perasaan kita tu, kalau kita rasa susah hati dengan Ramadan, bermaknanya hati kita ada masalah. Kan? Susah hati tak? Masuk bulan puasa lagi tak? Kan? Aduh, nak kena pergi tarawih pula, nak kena pergi apa kan? Makanya kita nak check balik lah. Ada something wrong lah tu. Kalau kita bawa kereta tu ada gegar-gegar, kata dah servis tapi gegar, ada something wrong, kena check balik lah. Kan? Tapi kalau hati kita tu tenang, seronok datang bulan Ramadan, makanya kita doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, kau kurniakan kebaikan pada diri aku ni, Allah, kau kekalkanlah kebaikan dalam diri aku ni. Kan? Kekalkan.
Sebab dalam bulan Ramadan ini, saya sebut dah tadi tak, bahawa dia ni tak sama seperti hari biasa. Walaupun kita buat benda yang sama, rutin kita lah. Ada orang memang orang rutin dia macam tu. 5 waktu dia memang ada di masjid, dia juga bersedekah, rutin harian memang dia buat. Tapi dia tak tahu bahawasanya ganjaran itu cukup berbeza. Walaupun perasaan kita sama. Dan ini juga latihan ya untuk diri kita, persiapan kita nanti untuk masuk ke dalam liang kubur. Ya, bila mana kita mati nanti, inilah perasaannya. Tak biasa tak rasa apa pun. Kan? Tapi bila mana kita dah tengok tubuh kita dalam kubur itu, ya, terbaring macam tu, bila datang yang malaikat pada kita tanya, pada kita dulu, di dunia dulu aku belajar tentang malaikat muka nangkir. Ni kok malaikat muka nangkir ni kan. Ya. Sedangkan inilah perasaan kita. Ini, kan? Kita masuk Ramadan hari ni macam ni lah kita rasa. Tapi kalau kita pandai, kita meraih, orang kata apa, meraih rahmat Allah di bulan Ramadan ini, makanya Ramadan kita akan beri makna kepada kita. Ramadan ini akan beri erti kepada kita. Ada maknanya Ramadan ini. Dan dalam bulan Ramadan ini, di samping kita menahan lapar, menahan diri kita daripada makan dan minum, ya, kita juga menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Menahan lidah kita ni, ya, daripada kita melakukan dosa dengan lidah kita. Hakikatnya mulut dengan perut kita ni puasa tak, tetapi lidah kita tak puasa. Pagi-pagi dah mengumpat orang. Ada orang kadang-kadang pagi-pagi dia baca Quran, Alhamdulillah. Ya, petang-petang maki orang, malam dia fitnah orang. Esok pagi dia baca Quran balik. Ya. Pada dia, dengan baca Quran tu boleh mengcover dosa lidah dia tadi. Takkan boleh tuan-tuan. Ya, jauhkan macam ni. Ada orang memang dia lidah dia tak cakap pun, tapi dia suka dengar fitnah orang. Dia suka dengar orang duk mengumpat. Kan? Suka dengar perbualan-perbualan yang sia-sia yang tak kena-mengena ni. Kan? Jadinya buanglah. Kan? Tahan diri kita ni. Bila kena suruh tahan saja, suruh buang terus. Kan? Lidah kita, mata kita tak. Jadi di bulan Ramadan inilah latih diri kita untuk dekat pada Allah Ta'ala. Apa tuan-tuan kita nak buat dalam bulan Ramadan ini? Ya, yang pertamanya amalan baca Quran lah. Kita sebut tadarus. Tak, tadarus. Jadi bila sebut tadarus ni, kenapa tadarus? Ya. Kerana kenapa di dalam bulan Ramadan ni kita fokuskan tentang tadarus? Pada kita mungkin tak ada apa kot, syukurlah aku dah tarawih kira tu. Kan? Tapi pada kita tak berat tadarus. Kenapa ya? Kerana dalam bulan Ramadan ini setiap malam malaikat Jibril alaihissalam dia akan turun bertemu dengan Rasulullah, bertadarus dengan Nabi SAW. Kan? Rasulullah baca, Jibril dengar. Jibril baca, Rasulullah dengar. Kan? Jibril ajar setiap malam. Sebenarnya Rasulullah berdakwah 23 tahun ni, tak pernah Jibril turun tiap-tiap malam melainkan dalam bulan Ramadan. Sebab tu kita ambil peluang ni tuan-tuan, bertadarus. Masjid kita buat aktiviti tadarus tuan-tuan. Masuklah tuan, tak ada masalah pun, masuk je. Yang mana boleh baca banyak, silakan baca banyak satu muka surat. Yang tak boleh baca banyak, bacalah setengah muka surat, 2-3 ayat. Kita pentingkan amalan itu. Untuk khatam yang risau tuan-tuan, insya-Allah khatam. Sebab ramai dalam kalangan kita yang boleh baca Quran. Dan tuan-tuan yang risau, insya-Allah kain melekat tu ada dah hujung bulan nanti. Kain melekat, kuih raya, sangkuit, dia kata contoh-contoh tak. Nanti muslim tu kan, dia ada cakap je. Kan? Kuih raya dia dah. Yang risau yang tu, memang dapatnya lah. Kan? Tapi nak hidupkan amalan ini. Walaupun sedikit. Sebab kita dah ambil sunnah Nabi SAW. Kan? Amalan yang Rasulullah buat setiap malam. Bertadarus. Walaupun 3 ayat. Tak apalah, buatlah. Ya? Untuk target khatam, insya-Allah lah. InsyaAllah setakat ni, insya-Allah boleh lagi. Kita boleh dapat lah. Kan? Yang pentingnya itu. Jadi setiap orang ni, bila mana dia bertadarus itu, maka ikut pada kemampuan untuk dia baca lah. Kita nak ambil amalan sunnah Nabi ni. Jadi, ya, bila kita dapat hidupkan sunnah Nabi ni, bayangkan tuan-tuan.
Kalau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan ini, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Tidak aku katakan dalam hadis qudsi sebut, tidak aku katakan bahawasanya alif lam mim itu satu huruf. Tetapi ya, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf ini diberi ganjaran 10 hasanat. Itu di luar bulan Ramadan, 10. Saya dah sebut tadi, masuk bulan Ramadan tak dapat 10 lagi dah, lebih daripada tu. 700, 1000 ikutlah pada Allah Ta'ala nak bagi. Kan? Itu istimewanya bulan Ramadan. Kan? Jadi kita ambil peluangnya ini. Kan? Bacalah. Tak boleh nak baca katakan, apa lah duduk dengar? Boleh juga. Kita dalam bab Quran ni tuan-tuan, kita kena buang rasa malu lah. Sebab benda ni, Al-Quran ni bukan benda yang main-main. Ya, Allah waja'ala Quranan hujjatan lana hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Quran itu sebagai kami punya lawyer, bukan sebagai kami punya peguam pendakwa raya. Kan? Dia akan berhujah, dia akan bantu kita jadi peneman kita dalam kubur nanti. Kan? Kita ni kalau kita pergi satu tempat baru lah, tempat kan, mana-mana tempat pun, pokoknya kita akan cari ke ada orang kampung aku kat sini ni. Kan? Mana-mana pergi tengok, oh ada orang aku, okey. Nak, ni dalam kubur ni seorang-seorang siapa nak teman kita. Kan? Tak siapa nak teman kita pun. Di Quran inilah yang akan jadi peneman kita nanti. Jadi tak perlu, buatlah. Buanglah Islam, buanglah rasa malu tu. Kita kalau kita sakit ni, ya, kita sakit kat tempat sulit pula tu, tapi sebab sakit punya hal dah tak kira dah. Depan doktor pun, depan doktor lah, buka lah, sebab yang penting kita nak hilangkan sakit kita tu lah. Kan? Makanya itu yang sakit pun kita sanggup dedahkan aib kita lah, kalau ikutkan lah, sebab sakit punya pasal lah, buka sana buka sini kan. Sebab kita nak baik. Quran tak suruh lah buat macam tu pun, cuma kita kena belajar lah, belajar, cuba. Kan? Kalau kita dah mula hari ni, kita dah mula membaca, dah mula dekat-dekat Quran, pegang Al-Quran, tengok-tengok ayat Quran, baru dia akan datang kecintaan pada Quran. Kan? Betul kita kena buat yang ni. Jangan kita kata bahawasanya Al-Quran ini tak apalah, bermusim, datang bulan Ramadan ni subuh baca balik. Kan? Tak. Quran ni memang tiap-tiap hari kita kena baca walaupun sedikit. Bayangkan tuan-tuan, ada 114 muka surat, 104 muka surat lebih kurang. Kalau setiap hari kita baca, insya-Allah boleh capai punya. Kan? Ada dalam 104 muka surat kan. Kalau kita baca satu hari satu muka surat pun, insya-Allah lebih kurang dalam 2 tahun, kan? Dekat-dekat hampir 2 tahun lah, siap lah. Kan? Yang penting kita baca. Itu Quran yang pertama. Yang keduanya bersedekah. Tak? Bersedekah pun sama. Kalau masjid kita pun ada buat infak Ramadan. Ambil peluang tuan-tuan. Kelebihannya cukup banyak lah. Cuma pihak masjid menyediakan platform untuk tuan-tuan salurkan kan, infak ini. Kita cuma sediakan platform. Ya. Pertama apa kita buat? Ya, kita buat iftar. Kan? Pihak masjid pun buat untuk satu lot RM20. Ya, kalau kita ambil satu lot ada satu penuh full package dengan RM500 untuk kita jamu orang-orang yang berpuasa ni makan. Salah satu benda mudah kita nak jana pahala ialah man fattara sha'imin ya fahu ajrun mislu. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat ganjaran pahala puasa orang tersebut, ya, dapat pada dia semua tanpa mengurangkan pahala orang itu pun. Kan? Nah, dalam kalangan kita ni ada orang yang soleh, ada orang yang beramal, apa semua, kita buat jamu dia orang makan. Kan? Dan pahala dia hari itu, kalau 30 orang kita buat jamu orang makan, semua pahala 30 orang hari itu punya pahala semua boleh ke kita. Tanpa mengurangkan pahala dia sedikit pun. Kita rugi pun. Kan? Itu bersedekah. Kan? Kemudian Nabi SAW, bila datangnya bulan Ramadan, Nabi ini seorang yang dermawan. Dan dermawannya Nabi itu lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini. Kan? Rasulullah cukup seorang yang dermawan. Dan lebih bila datang bulan Ramadan, Rasulullah lebih dermawan. Apa kita boleh faham tuan-tuan? Kalau hari ini, setiap hari datang ke masjid, kita sedekah RM1 katakan. Nah, masuk bulan Ramadan, up sikit, buburlah RM2. Dalam bulan Ramadan kita ambil
amalan sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi di 2 bulan Ramadan Rasulullah masuk orang yang dermawan. Tapi bila datang lebih, maksudnya kita bagi lebih sikit. Nak bagi lebih lagi boleh, tak ada masalah pun. Jadinya ini menderma. Infak dalam bulan Ramadan ini banyak kelebihan dia tak? Untuk urusan, untuk pembangunan macam-macam kita buat. Jadi infaklah. Kemudiannya bulan Ramadan ini di samping kita membaca Quran tadi, berzikir pada Allah Taala, berzikir. Dia sebut berzikir ni dia beza sikit dengan baca Quran. Sebab kadang-kadang bila kita nak baca Quran, kita kena khususkan lah tak? Kadang-kadang saya ni nak baca Quran sekarang, saya kena mandi dulu lah, apa semua dah buat, saya ambil wuduk apa semua kan. Maka duduk satu tempat kita membaca Quran, tak kisahlah mana-mana pun tak. Tapi bila sebut berzikir ini ialah sentiasa kita ingat pada Allah ini, zikir lidah kita tak? Zikir lidah kita, apa dalam kita sebut tak? Zikirlah. Dan nak baca zikir-zikir biasa pun boleh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim, apa saja kan. Banyakkan berzikir, sebab berzikir ni dia tak perlukan kepada wudu, tak perlukan pada apa pun. Atau wanita yang dalam keadaan haid pun, dalam keadaan uzur pun dia boleh. Jadi peluang ni semua orang dapat. Jadinya ambil amalan. Dan kita ingat, kena ingat juga bahawa istimewanya orang yang berpuasa ini ialah setiap apa saja yang dibuat itu dikira sebagai ibadah. Tu yang kata tidur orang puasa pun ibadah kan. Sampai tidur dia pun dikira ibadah. Padahal tidur tu adalah hukumnya harus kan. Kita tidur, kita berjalan, kita pakai pakaian, hukumnya harus. Tapi bila masuk bulan Ramadan, orang yang berpuasa ni ibadahnya harus tu diangkat menjadi, perbuatan harus tadi tu diangkat menjadi ibadah. Jadi kita ambil peluang ni tuan Allah kan, banyak kelebihan. Sebab tu kata orang-orang soleh bulan Ramadan ni satu pesta ibadah kan. Seronok, buat macam-macam ibadah boleh buat kan. Banyakkan duduk dalam masjid, dalam masjid, datang ke masjid kan. Dalam masjid kita pun ada buat aktiviti kan. Lepas asar kita baca kitab tentang puasa kan. Datang. Sebab apa? Benda ni kita nak latih diri kita. Yang kita buat ni tuan-tuan, bukan untuk orang lain. Apa yang kita buat ni, yang saya sebut tadi, bersedekah ke berzikir apa semua, untuk diri kita kan. Untuk diri kita sendiri. Sebagai apa? Sebagai bekalan kita. Kenapa kita buat macam ni? Bekalan untuk apa? Untuk bawa ke akhirat. Tujuannya apa? Untuk meraih rahmat Allah SWT. Bila dapat meraih rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah SWT ini, makanya adalah syurga bagi kita. Itu je lah kan. Matlamat kita ini ialah untuk mendapat rahmat Allah dan masuk syurga Allah SWT. Itu je. Tak nak masuk dalam neraka tak. Tapi ada juga orang yang mana pada dia Ramadan ni tak ada masalah, sama saja. Ramadan ke tak Ramadan aku macam tu jugalah. Time makan aku makan je. Lantak aku nak puasa, kau puasa lah nak. Aku pandai cari pos sendiri nak makan. Sebab pada dia tak ada apa-apa pun. Ada orang mungkin dia puasa juga, tapi bila malam tu dia tak reti nak menghidupkan Ramadan itu kan. Dia tak reti nak hidupkan Ramadan pada malam hari. Orang duduk sibuk pergi tarawih, orang sibuk solat isyak berjemaah di masjid ni tak. Dia macam tu duduk layan Netflix, tengok TV tak. Layan Netflix apa semua tak. Tu je lah. Sayang tuan. Kita risau juga kata, masalah kita inilah. Sebab bila ada orang kata tak nak menuntut ilmu, maka datanglah kejahilan. Bila datang kejahilan ini, makanya dalam kegelapan kan. Ada orang dia nak buat baik, tapi ilmu tak ada pula. Saya ni hari tu kan kita tengok anak bulan tak. Jadi dia kata apa? Dia tengok anak bulan, rupa ingatkan esok hari Isnin puasa, dia kata. Rupanya tak puasa. Saya buat puasa sunat Isnin je lah. Hari Isnin tu hari Syak. Haram berpuasa pada hari tersebut. Tapi sebab dia terlajak baik, terlajak soleh dengan ni, ilmu tak ada. Tapi nak buat baik, tak ada masalah pun nak buat baik. Tapi dialah berilmu, itu masalah. Dia kata apa? Kalau memandangkan hari tu mengingatkan puasa Isnin, orang tak puasa. Saya buat puasa sunat je lah hari Isnin tu, dapat pahala puasa sunat. Allahu Akbar.
Hari Syak ni tak kira lah hari Isnin ke hari Khamis, hari apa pun. Ya, hari Syak ni hari yang mana diragukan sama ada dia ni dah masuk Ramadan ke belum, antara tu. Tak, 30 Syakban ni kan. Maka haram puasa pada hari tersebut. Tapi sebab tak ada ilmu punya pasal nak jadi orang baik juga, makanya duduklah dalam kejahilan lah. Seperti bila kita baca semalam lah. Dia kata apa semalam? Yang dalam tentang di Ramadan. Kan? Ada orang dia telajak sangat nak tunjuk dia tu baik sangat. Kan? Ya, sampai kadang-kadang benda dia orang dah buka puasa dah. Ya, dia buka puasa dah waktu maghrib dah. Kemudian dia kata tak apalah aku nak puasa lagi lah. Dia niat puasa pula esok sampai subuh pula. Dan dia letakkan benda tu diri dia pada dia, benda ni memang satu amalan rutin dia pula macam tu. Dia letakkan satu ketetapan macam ibadah. Haram lah hukumnya. Sebab tu lah, kita nak buat ibadah dah bagus, tapi ilmu tu kena ada. Biarlah kita buat sesuatu tu dengan berilmu. Bila kita buat satu amalan tanpa ilmu, tuan-tuan, kita ambil handau je lah. Yang pada saat kita baik. Lepas tu esok depan Allah Ta'ala nak claim, mana pahala saya buat amalan hari tu. Kan? Rugilah kita. Kan? Dalam suratul Kahfi pun sebut tak? Orang yang mana? Ya? Allazi nakana sa'alu fil wujud. Yang mana orang yang mana bila mana dia ni melakukan amalan dan pada sangkaan amalan tu yahsabuna annahu yusluna sun'a. Kan? Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i rabbihim. Maka orang yang macam ni dia kata. Dalam suratul Kahfi sebut. Orang dia buat satu amalan yang pada dia yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia ingat amalan ni dah bagus pada dia. Padahal hakikatnya amalan ni bertentangan terus dengan perintah Allah, bertentangan terus dengan perbuatan Nabi SAW. Tapi pada sangkaan dia boleh. Pada sangkaan dia, ni yang Allah tegur. Dalam semalam pun disebut. Yang 3 golongan, 3 lelaki, yang seorang nak buat ibadah, tak nak berhenti-henti, yang seorang lagi nak puasa, tak nak buka-buka, yang seorang lagi tak nak kahwin. Ni Allah tegur. Allah tegur golongan macam ni, 3 lelaki macam ni. Allah nak bagi pengajaran kepada kita. Betul lah sebut, Allah bagi tahu pada dia, engkau tahu aku ni Nabi tau. Dan aku ni orang yang paling bertakwa pada Allah Ta'ala tau. Yang kau orang nak lebih-lebih kepada aku ni kenapa? Aku juga beribadah, aku juga tidur. Aku juga berpuasa dan aku juga berbuka. Dan aku juga berkahwin. Yang kau orang nak buang benda fitrah manusia ni kenapa? Tubuh kita ni sebagai manusia memang kita perlukan pada kerehatan, bukan manjang. Nabi pun bukan memanjang. Rasulullah beribadah, semayang, bukan. Ada waktu-waktu dia. Dan sebab kadang-kadang dia terlepas jugalah dia buat tahajud pun. Kan? Makanya dengan tersebut tentang ibadah ini seolah-olah macam sekata tinggalan sangat. Tidak. Kan? Buatlah macam biasa tuan-tuan. Cuma kita lebih-lebihkan lagi lah. Dalam bulan Ramadan inilah. Dengan kita tambahkan dengan package kita buat sedekah. Package kita bertadarus. Kan? Tambah macam ni. Sebab di hujung Ramadan nanti kita nak capaikan ketakwaan ini. Masuk je 1 Syawal, kita telah bersih, suci seperti mana bayi yang baru lahir. Dan kita teruskan Syawal itu sampai jumpa Ramadan balik. Konsisten dengan ibadah, itu tujuan dia. Kita ni ibarat kereta yang masuk ke bengkel untuk di overhaul. Tak, buka enjin semua nak bersihkan dalaman kita ni. Kadang-kadang kita ni mungkin di luar tu, materi biasa boleh, semayang semua jaga. Tapi hati tak cantik. Hati ni ada masalah. Jadi bulan Ramadan nak didik kita ni bagi hati kita cantik sikit. Laparkan duri kita dah. Ya, sedar diri sikit kita ni hamba Allah SWT. Itu tujuan kita. Dan jika bermula 1 Ramadan juga, maka kita dah boleh menaikkan pembayaran zakat fitrah. Jangan lupa tuan-tuan. Zakat fitrah ni dalam bulan Ramadan. Ya. Tahun ni RM1 tau. 7, 14, 21 macam dulu lah. Ada negeri yang naik. Ya. 7, 14, 21. Jadi bila sebut 7, 14, 21 ni tuan-tuan, tuan-tuan tengoklah beras mana tuan pakai lah. Kan? Kadang-kadang dia pakai kereta mewah 5-6 biji, tapi nak bayar yang RM7. Kenapa bayar RM7? Sebab saya pakai beras murah. Saya tak makan beras mahal. Kan? Tengok pada kadar itulah. Bayar lebih tak ada masalah. Kan? Kadang orang dia lambat ni dia kira tau. RM7. Ish, mahal. Orang duk bayar Unify, boleh bayar Netflix, boleh bayar top up tu, boleh semua boleh tak? Kan? Jadi untuk setahun sekali dan duit ni kita bagi orang Islam, tak ada masalah lah. Jadi tengok pada diri kita lah, kita sendiri yang ukur.
Tak ada kata ketetapan, satu ketetapan. Cuma kita kena ukur lah. Cuma panduannya gitulah. Walaupun dia katakanlah dia pakai beras hancur sekalipun. Tetapi taraf hidupnya itu dah taraf T20. Bagi bayarlah ikut harga T20. Walaupun dia pakai itu. Sebab kenapa ukuran beras itu? Kenapa dia letakkan ukuran beras? Sebab pada kemampuan pada zaman itu. Hari ni kita tak ukur lah macam tu lagi. Sebab ada orang memang dia tak kena tekak dia. Saya berani-berani berberas panjang saya tak boleh makan. Tak boleh nak telan. Saya berberas murah je kan. Yalah betul. Tak ada masalah. Tapi disebabkan taraf hidup. Jadi taraf hidup itulah yang menentukan berapa kadar bayaran kita. Itu just panduan. Tahu dia kata, nantak lah. Aku nak bayar juga tu ni. Terpulang lah. Ya, yang penting zakat fitrah tu wajib kena bayar tuan-tuan. Kan? Bayar. Jadi satu poin itu saja untuk kita kuliah subuh khas Ramadan kita pada pagi ini. Apa yang penting kita ambil lah iktibar, kita ambil dia ni sebagai satu semangat lah, suntikan semangat pada kita ni supaya dapat kita tingkatkan amal ibadah kita, supaya agar kita dapat dekatkan diri kepada Allah Ta'ala kan. Dan hidupkan Ramadan tuan-tuan, hidupkan Ramadan di malam hari. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah Ta'ala Rasulullah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, orang siapa yang mendirikan Ramadan itu dengan keimanan dan juga mengharapkan pahala daripada Allah SWT, dia buat dengan sebab apa? Dia tahu bahawa puasa itu wajib atas keimanan dia. Kemudian dia buat itu sebab dia nakkan pahala daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala apa akan bagi? Bukan setakat pahala dia dapat, tetapinya ghufira ma taqaddama min dzambi. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia yang terdahulu tu, sebab Allah Ta'ala ampun. Padahal yang dia minta pahala, dia minta keimanan, tapi Allah Ta'ala bagi dia keampunan. Ini pun kau dapat. Jadi ambillah peluang tuan-tuan, dan saya juga cadangkan, saya juga nasihatkan tuan-tuan untuk tarawih katakan. Macam masjid kita dan juga beberapa masjid buat 8. Kan? Ya okey lah tu tak. Maka janganlah dipotong lagi. Dan kita dah buat 8. Ni buat 4 dah balik. Punya nak diskaun lah tuan-tuan. Man qama atau man sola ma'a imam hatta yang sorif kutiba lahu ajru kullu. Barang siapa yang solat bersama dengan imam bayang tarawih sampai habis witir, maka bagi dia satu ganjaran penuh, full package dia dapat pahala tarawih pada malam tersebut. Ni dipotong lagi. Buat 20 dia potong menjadi 10, 8 dia dah belah. Buat 8, 4 pula dia dah belah. Ya tuan, ya Allah. Semua nak potong kali esok kalau buat 2 je dia. Kalau buat 4 macam mana? Dia potong lagi 2 benda balik lah. Jadi buang sikap macam ni tuan-tuan. Sabar-sabarlah sekejap. Bukan lama pun. Tarawih kita tak sampai pukul 11 pun. InsyaAllah dalam pukul 10 dah selesai. Jadi tahan-tahan diri tu. Kan? Kita pun ada tahwil Ramadan kan? Dalam sementara kita nak buat witir ya. Tahan diri tak apa. Latih diri ni. Cuba kita latih diri kita sikit. Kan? Bukan kita nak cepat ya kan. Balik cepat pun buat apa pun. Boleh buat mamak ke. Ucai kedai-kedai mana. Kedai siam nak makan buat tom yam kan. Kan dia buat apa pun. Jadi duduk. Sabar sekejap. Pukul 10 dah balik lah. Dan kita nakkan pahala full package tarawih tu dapat. Jadi jalan hari ni pada dia setengah orang dia macam ni pula. Saya ni tarawih dengan imam kan. Witir kan saya buat sendiri je lah. Itu di luar Ramadan. Buatlah tak ada masalah. Ni dalam bulan Ramadan ni. Hadi dah sebut. Orang yang solat tarawih full package sama dengan imam, dia dapat satu pahala yang cukup besar. Itu yang kita nak tuan-tuan. Kan? Saya tak ada, saya witir masih buat ujung-ujung memang tu. Saya ikut Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar dia buat ujung-ujung kan. Sayyidina Bakar pun buat agak tapi isyak. Jadinya buatlah tuan-tuan. Kan? Cuma ni panduan kadang-kadang mungkin kita tak tahu. Selama ni tak. Jadinya solatlah tarawih itu sehingga habis. Dan malam ni insya-Allah kita ada imam ghanim imam Arab malam ni. Dan juga bermula malam esok kita ada imam ni lah, imam hafiz insya-Allah. Apa pun tuan-tuan, semoga apa yang kita dapat ini kita dapat amalkan dan sampaikan lagi kepada kita insya-Allah. Wallahu taala alam.